أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada pihak surau Bandar Baru Seremban yang menjadi asbab kita bertemu pada pagi yang barakah ini di 10 malam yang terakhir. Allah rezekikan kita lagi untuk ada nafas, ada nyawa. Mari kita segarkan, hidupkan pagi kita ini dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami dengan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kami apa yang bermanfaat kepada kami. Wa zidna 'ilma, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kita doa lagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni dan Ibnu Majah. Amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin, sidang penonton yang saya muliakan sekalian, Allah izinkan kita berada di 10 malam yang terakhir. Pada subuh yang barakah ini, kita nak bincang apa strategi kita untuk merebut malam 1000 bulan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ubaid bin Umair rahimahullah, jika kita ni terasa berat nak lalui malam untuk beribadat dan kita rasa bakhil untuk nafkahkan sebahagian harta kita, dan kita merasa gentar memerangi musuh dalam peperangan, kata Ubaid, maka apa yang perlu kita lakukan? Kita perbanyakkanlah zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jom kita zikir sama-sama. La haula wa la quwwata illa billah. Kami tidak berupaya ya Allah, kami tiada kekuatan ya Allah, melainkan kekuatan yang Kau berikan. Syukur dengan rahmat Allah, belas kasihan Allah, pagi ni Allah beri kita sikit kekuatan. Kita nak segarkan balik roh kita, nak bagi roh bercahaya dengan sinar ilmu. Sebab ilmu itu insya-Allah dengan izin Allah boleh mengubah karakter kita. Nikmat sungguh Allah bagi kita nak dengar ilmu pagi ni. Lagi kita zikir lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan, ada 2 kalimah, khafifatan, ringan, ala lisan, ringan je nak sebut dekat lisan kita. Thaqilatan, tapi berat, fil mizan, pada mizan, timbangan. Habibatan ila rahman, sangat dicintai di sisi ar-Rahman. Apa kalimah itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan dengan barakah lisan kita memanjatkan doa, mengungkapkan zikir, diam kita pula berfikir, mudah-mudahan jadi asbab jiwa yang tadi, yang berat, yang malas, yang kedekut, yang takut, jiwa tu Allah sucikan balik, Allah cahayakan balik, Allah beri kekuatan untuk kita merebut malam 1000 bulan ni, 10 yang terakhir ni. Allahu Akbar. Semua yang saya muliakan,
Allah ciptakan pelbagai jenis bulan dan Allah memilih Ramadan sebagai penghulu segala bulan. Allah menciptakan banyak malam dan Allah menjadikan malam-malam Ramadan ni malam yang paling utama. Dan antara malam-malam Ramadan ini ada satu malam, malam Lailatul Qadar. Ini yang paling utama. Sebab Al-Quran jelaskan malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Ini surah Al-Qadar ayat yang ketiga. Jadi bila kita dah tahu apa kita nak cari malam Al-Qadar, kat mana cerita pasal malam Al-Qadar? Dalam surah Al-Qadar terang-terang cerita kepada kita tentang malam Al-Qadar. Bukan itu saja, ada lagi dalam Al-Quran yang ceritakan tentang malam Al-Qadar ini sebagai malam yang penuh barakah. Surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga juga. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami jadikan ataupun kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati. Inna kunna mudhirin. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Allahu Akbar. Jadi bilakah malam Lailatul Qadar ni? Bila malam Lailatul Qadar ni? Malam ini dirahsiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma Allah kesian kat kita. Allah pun bagilah clue melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta kita cari malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tekankan lagi untuk cari malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil dalam 10 malam yang terakhir. Ini pun hadis riwayat Bukhari. Jadi apa yang Nabi buat? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari malam Lailatul Qadar? Kita melihat kepada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika 10 malam terakhir Nabi akan ketatkan ikat pinggang baginda. Makna kata Nabi menjauhi sekejap hubungan dengan isteri sebab nak fokus beribadah. Nabi hidupkan malam tu dengan ibadah. Dan Nabi bangunkan ahli keluarga untuk beribadah. Makna kata Nabi ni beribadah semaksimum yang mungkin. Dan meninggalkan hal-hal mubah, hal-hal keduniaan yang boleh mengurangkan kualiti dan kuantiti ibadah tu sendiri. Allahu Akbar. Ini yang disebutkan oleh bonda kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu. Yajtahidu ni berjuang lebih giat fil ashril awakhir, pada 10 malam yang akhir, mala yajtahidu fi ghairih, apa yang beliau tak lakukan pada hari-hari lainnya. Tapi 10 malam akhir ni memang Nabi berjuang sungguh, giat sungguh. Okey. Seterusnya hadis yang lain pun diriwayatkan oleh bonda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda min zarahu wa ahya lailatu wa ayqaza ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 terakhir, baginda ketatkan ikat kainnya, baginda hidupkan malam dan yang ni penting, baginda bangunkan ahli keluarga. Kita pagi ni bangunkan tak ahli keluarga kita? Atau kita pergi masjid seorang-seorang je, qiyam seorang-seorang je? Kalau kita mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat nak masuk syurga ramai-ramai tu, semangat nak seisi keluarga ada ciri-ciri ahli syurga, berpeluang dapat kebaikan yang besar, merebut peluang yang besar. Nabi lengkapkan bukan pada diri baginda sahaja, tapi turut dilibatkan
dikejutkan ahli keluarga tu sekali. Jadi kita pun nak mencontohi sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ada satu peluang besar, peluang misi mencari Lailatul Qadar. Bukan kita seorang-seorang je. Tak. Semua pasukan kita. Kita libatkan sekali. Walaupun memang menguji, kan senang nak kejutkan anak-anak, nak siapkan, nak bawa ke masjid. Bukan senang, tapi insya-Allah siapa yang yajtahidu, siapa yang berjuang, insya-Allah Allah akan bantu. Allah akan bantu. Ya. Dan Quran pun ada sebut tentang orang yang berjuang di jalan kami, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Subhanallah. Seterusnya, semua yang saya muliakan, apa lagi yang kita boleh buat untuk merebut Lailatul Qadar? Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita supaya kita jaga solat wajib kita, khususnya solat Isyak dan subuh berjemaah. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan, berita gembira pada kita? Kata Nabi, "Man shalla al-'isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Siapa yang solat Isyak berjemaah, dia seakan-akan menghidupkan separuh malamnya. Masya-Allah. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kulluh. Siapa yang solat subuh pula berjemaah, Isyak dan subuh berjemaah, maka seolah-olah dia mendapat solat seluruh malam tu. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Jadi rugilah kalau kita tak kejar Isyak dan subuh berjemaah. Okey, seterusnya, apa yang Nabi buat untuk memburu Lailatul Qadar? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kat kita dalam hadis riwayat Imam Tirmizi untuk solat tarawih berjemaah. Sebaik-baiknya kita witir pun berjemaah ikut imam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imam." Siapa yang berdiri menghidupkan malam itu ma'al imam, hatta yang sarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sampailah selesai ni, habis witir lah, berjemaah dengan imam. Dia dicatat seakan dapat pahala solat semalam penuh. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Okey, apa lagi yang Nabi buat untuk memburu Lailatul Qadar? Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Ahmad, "Man qara'a bi mi'ah ayatin fi lailah kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang baca 100 ayat dalam satu malam, maka dicatat baginya ibadah semalam penuh. Allahu Akbar. Dan kita melihat kesungguhan para orang soleh, para ulama, ya, bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan, sangatlah luar biasa. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pada bulan Ramadan, baginda akan didatangi oleh malaikat Jibril mendengarkan bacaan Al-Quran baginda. Ya. Allahu Akbar. Sampai khatamlah. Imam Qatadah, kita tengok, 20 hari pertama Ramadan, beliau target khatam 3 hari khatam sekali. Bila masuk 10 akhir Ramadan, beliau target sehari khatam sekali. Allahu Akbar. Jauhnya dengan kita ni. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha riwayatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim berikan berita gembira, motivasi. Nabi kata, siapa yang lancar baca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia, yang sentiasa taat kepada Allah tu. Dan siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan tergagap-gagap, tak berapa pandai lagi, dia dalam keadaan sulit nak baca Quran, dia pun dapat 2 pahala. Ini hadis riwayat Muslim. Pahala baca Quran dan pahala berusaha. Berusaha, walaupun gagap-gagap, berusaha nak baca Quran. Allahu Akbar. Ada nilai ganjaran yang istimewa di sisi Allah.
Yang keempat, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan pada kita untuk kejar Lailatul Qadar, Nabi perbanyakkan doa. Khususnya doa yang Nabi ajarkan kepada bonda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi ajar doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini hadis riwayat Tirmizi. Ya Allah, engkau ni mahalah pengampun. Afuwun, pengampun yang sampai tahap Allah ni boleh delete catatan-catatan hitam, catatan-catatan dosa dekat buku amal kita tu. Allah boleh delete. Ya, sebab ada orang yang Allah masih sebutkan dosa dia dan dia malu, dia takut sangat. Kemudian Allah ampunkan. Tapi ada orang yang Allah delete terus, sebut pun tidak dosa tu, seakan tak berlakulah dosa tu. Ya, kita pun sentiasa diajar untuk doa, moga hari hisab kita ni hisab yang mudah. Yang mudah ni maknanya kata Allah tengok buku amal kita tu mudah je, okey, bagi lepas je lah. Kita nak macam tu. Jadi ini peluang besar yang kita nak kembali fitrah, kembali suci bersih, buku amal kita bersih, catatan hitam tu padam balik. Sebab kita pun boleh mati anytime. Sebab syurga ni untuk orang-orang yang dibersihkan dosa-dosa dia. Kalau masih bawa dosa, macam mana nak masuk ke syurga yang bersih, tempat orang baik-baik? Ya, memanglah kita pendosa, tapi nak balik kepada Allah dalam keadaan dosa tu diampunkan. Sebab kalau masih balik pada Allah dengan dosa tu kita bawa, dosa tu perlu disucikan dulu, baru boleh masuk ke syurga. Disucikan dengan apa? Dengan bakaran azab kubur, azab neraka jahanam. Kita tak nak kena sikit pun, sebab memang kita tak mampu. Atas dunia ni pun, kalau satu hari kita kenalah minyak panas ataupun kena iron 5 minit, mungkin itu akan jadi hari paling trauma dalam hidup kita. Sampai bila-bila lah ingat. Apatah lagi hidup yang kekal abadi. Sesaat pun kita tak mampu nak tanggung azab Allah, maka kita minta Allah ampunkan. Allah delete terus dosa-dosa kita. Ini hadis riwayat Tirmizi. Ini peluang kita, ya. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Seterusnya yang kelima, kita nak banyakkan bermuhasabah diri, bertaubat, beristighfar. Dalam Al-Quran kan Allah memuji golongan al-mustaghfirina bil ashar, orang yang meminta ampun pada waktu sahur. Seterusnya yang keenam, kita nak banyakkan berzikir, khususnya di akhir tengah malam, waktu kita dekat dengan Rabb kita, di akhir tengah malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu Rabbu azza wa jalla minal abdi jawfal lail al-akhir. Waktu yang paling akrab antara Rabb dengan hambanya adalah pada waktu di tengah malam yang terakhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah. Kalau kamu mampu, jadilah orang yang ingat Allah Azza wa Jalla fi tilka sa'ah. Fakun. Kalau mampu jadi orang yang dekat dengan Allah saat itu, maka jadilah. Allahu Akbar. Okey, sikit lagi. Yang ketujuh, siapa baca 2 surah akhir surah Al-Baqarah pada malam hari, maka 2 surah itu boleh mencukupkannya. Cukup daripada apa? Kata Imam dalam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata cukuplah daripada dia ni terkena gangguan jin, iblis, syaitan dan sebagainya. 2 surah akhir surah Al-Baqarah. So Nabi tunjuk nak buru Lailatul Qadar, ini antara amalan yang Nabi jaga. Okey, yang ke-8, amalan yang dilakukan oleh orang-orang soleh, sunnah para ulama macam Anas bin Malik, Tamim Ad-Dari, Ayub As-Sakhtiani, ada ramai lagi. Mereka buat apa? Mereka pada malam Lailatul Qadar ataupun malam 10 akhir ni nak buru Lailatul Qadar, mereka akan pakai cantik-cantik, berpenampilan yang paling baik, mandi, pakai baju bagus. Kalau lelaki tu wangi, pergi ke masjid. Allahu Akbar. Jadi itu akan menaikkan semangat kita. Yang ke-9, kita bangunkan ahli keluarga kita untuk beribadah.
Kita dah bacakan awal tadi hadis ni. Kita highlightkan lagi. Bangunkan, libatkan pasukan kita. Dan yang ke-10, kita lakukan semua ibadah ini dengan apa? Imanan wahtisaban. Dengan iman dan keyakinan. Hati itu cari, hati itu bahagia, hati itu mahu. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala kesian kat kita dan Allah memberi keampunan kepada kita. Sebab Allah melihat kesungguhan hati itu mencari Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang mendirikan Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisaban, dia cari sungguh, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Dan yang terakhir, antara amalan yang penting yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memburu Lailatul Qadar ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan i'tikaf. I'tikaf. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan sampai Allah wafatkan baginda Nabi. Lepas baginda Nabi wafat, isteri-isteri baginda Nabi pun ikut beriktikaf sepeninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada berita gembira bagi orang yang tak dapat iktikaf. Mungkin sebab apa? Sebab pandemik ke, ataupun sebab keuzuran, mungkin dia haid, mungkin dia nifas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kalau seorang tu sakit ataupun musafir, dia dicatat sebagaimana orang yang muqim ataupun orang yang sihat. Dan sebenarnya hadis ni bukan untuk alasan orang yang sakit dan safar saja, tapi untuk semualah, seluruh alasan yang diakui syarak seperti pandemik, haid, nifas, dia terhalang. Dia sakit contohnya, dia kena COVID-19 terlantar, tapi dia nak sangat. So dengan niat azam tulus dan kuat itu, dia tetap dapat pahala seperti sahabat yang tak dapat ikut perang Tabuk. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi selamatlah mencari Lailatul Qadar. Kita kena ingat, satu malam ni lebih baik dari 1000 bulan. Kita tak nak lepaskan. Ini peluang keampunan yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Ampun maaf daripada saya yang tak sempurna. Terima kasih atas kesudian mendengar. Moga Allah beri kekuatan untuk amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.